Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alaina wa alaihim ajma'in. Sya'uri lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Terutama sekali, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan dan memelihara akan iman dan Islam kita, yang mana kedua nikmat ini merupakan sebesar-besar nikmat. Dengan dua nikmat inilah kita memperolehi keridaan Allah. Dengan dua nikmat inilah kita memperolehi kejayaan kita di dunia dan lebih-lebih lagi kejayaan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sentiasalah lisan kita, hati kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperolehi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak, insya-Allah. Pertamanya yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatankuasa masjid, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dengan izin Allah taala dapat saya bersama lagi hadir ke masjid ini bersama dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita dan perhimpunan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi Ibrahim alaihi salam selain dikenali sebagai Abul Anbiya, yakni bapa bagi segala nabi, kerana daripada zuriat keturunannya telah banyak nabi-nabi dilahirkan pada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim juga dijuluki ataupun dikenali, dipanggil dengan gelaran Khalilullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhazallahu Ibrahim khalilah, dalam surah An-Nisa. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim itu khalilnya. Apa maksud khalil? Khalil ni, kalau kita terjemah Melayu biasa ni, maksudnya kawan ataupun teman. Iaitu dalam Qamus Mu'jam mengatakan khalil ini maksudnya adalah sadiqul khalis ataupun safiyul khalis muhabbah, iaitulah teman yang ikhlas berkawan dengan kita dan juga orang yang ikhlas mencintai kita. Orang yang ikhlas mencintai kita. Mudah cakap, maksudnya teman sejati. Teman sejati. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam digelar sebagai Khalilullah.
teman sejati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Musa dikenali sebagai kalimullah, orang yang bercakap terus dengan Allah taala. Begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai habibullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim digelar sebagai khalilullah, teman sejati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Katsir dia menyebut kenapakah kenapa dinamakan sumia Ibrahim bi khalilillah, kenapa dinamakan Nabi Ibrahim ini ataupun digelarkan Nabi Ibrahim ini sebagai khalilullah. Mudah-mudahan malam ni kita akan sebut apa seperti mana yang disebut Ibnu Katsir, apakah amalan, apakah perbuatan Nabi Ibrahim AS sehingga diangkat sikit darjatnya ini di kalangan para nabi hingga digelar sebagai khalilullah. Mudah-mudahan kita boleh mencontohi, mengikuti amalan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat darjat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Ibnu Katsir, laqad sumiya sayyidina Ibrahim bi khalilillah li shiddatil mahabbatil khaliq bi taqdimin huquqillah aw awamirillah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia kata sesungguhnya dinamakan Sayyidina Ibrahim itu sebagai teman setia Allah Ta'ala, teman sejati Allah Ta'ala, kerana yang pertamanya li syiddatil mahabbah al-khaliq, kerana Nabi Ibrahim AS ini dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Dan dengan ia bitaqdimin, dia menunjukkan bagaimana dia mencintai Allah. Cinta ni hati, dia duduk dalam hati kita. Jadi kita ni kalau kita sebut pada isteri kita, kita sayang pada dia, kita cinta pada dia, bukan sekadar kata-kata, tidak. Dan mestilah dibuktikan. Ada bukti yang menunjukkan kata kita ni cinta pada dia. Kita cinta pada bini kita, kita beli gelamah. Kan? Bukan beli gelamah mula-mula kahwin dulu. Dah kahwin 30 tahun, gelamah tu pelah, tak ganti-ganti. Bukan? Kan? Jadi kita sayang bini kita, kita tunjuk expression kita sayang pada dia. Dia masak, kita kata sedap walaupun kurang, tapi kita kata sedap. Puji dia, cantik walaupun dah berkedok dah. Kan? Wajah seperti mana yang abang kahwin walaupun dah tak sama dah. Dulu kurus lah ni, Allahu Akbar. Kan? Tak nampak tempayan dengan dia, tak dapat nak beza. Tapi kita tetap puji dia, Allah, saya ni cantik seperti mana macam dahulu yang abang kahwin ni dulu. Kita puji dia sebab kita sayang dia. Kita ucapkan terima kasih, dia panggil pada masuk pada kita, kita bawa dia pergi jalan-jalan bila kita ada kemampuan, kita ada lebihan, kita tunjuk kasih sayang kita. Maka Nabi Ibrahim AS dia cinta sangat kepada Allah. Macam kita kata kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunjukkan bagaimana dia mencintai Allah dengan dia bitaqdim, dia mendahulukan hak-hak Allah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Melebihi yang lain macam mana? Sampai sanggup bunuh anak. Kita sanggup tak? Bila Allah Ta'ala takdirkan dia bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi, kata dia sembelih anak dia. Banyak kali mimpi, maka dia faham mimpi ni bukan mimpi biasa, tapi satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bunuh anak. Kita ni memang, kita manusia ni fitrah dia, anak ni mana sayang, zinatul hayah. Dan perhiasan hidup kita, penyejuk hati, qurratu a'yun, penyejuk hati kita, letih-letih balik tengok anak, rasa Allah SWT. Walaupun kita letih-letih, anak kita panjat belakang kita, panjat mat kita, tapi letih-letih kita, walaupun sakit dia panjat ke, dia pak pula kita, tapi kita tak kata apa sebab kita sayang dah. Habis semua letih-letih tu bila tengok muka anak kita. Ini tiba-tiba Allah Ta'ala suruh bunuh anak. Dan bunuh anak dia ni iaitu Nabi Allah Ismail. Maka Nabi Ibrahim membuktikan cinta dia. Dia kata membuktikan ni. Dia tak kata boleh tak ambil orang lain. ambil orang lain. Kok anak orang lain ke apa ke sebagai galah ganti. Tak ada. Bila dia suruh, dia bertemu dengan anaknya. Dia beritahu bahawasanya ayah malam tu bermimpi
bahwasanya Allah SWT ayah sembelih kamu apa pandangan kamu, maka kata anak dia, lakukanlah wahai ayahku, kau akan dapati insya-Allah aku ni di kalangan orang yang bersabar. Sama-sama anak dua-dua orang ni orang yang beriman. Tapi nak gambarkan apa? Kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah mendahului segala-galanya, sehingga sanggup bila Allah Taala uji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menyuruh baginda membunuh anak, maka baginda sanggup membunuh anak kesayangan dia. Kita kena faham, cuba kita menjelami perasaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni ditakdirkan oleh Allah Taala kahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Tak dapat anak. Semua kita bila berkahwin ni kita ingin ada zuriat. Kahwin 1 tahun tak dapat anak, mungkin tak ada rezeki lagi. Tahun kedua tak dapat anak, mungkin bukan rezeki lagi. Tapi kalau main 20 tahun ni, bila tengok orang lain semua anak dia dah setelah mendengar dah, dan ada yang anak dia pun dah nak berkahwin dah, kita tak ada anak lagi. Allah rasa sedih. Kawan kita dah dapat cucu dah, kita tak dapat lagi. Tengok Allahu Akbar, sedih. Akhirnya Allah Ta'ala penjodohkan dia dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar itu baru dapat anak. Bila dapat anak kecil-kecil ini, Allah Ta'ala perintahkan pula, bukan diasuh sampai Nabi Ismail besar dewasa dah, Allah Ta'ala suruh hantar pula pergi ke Wadi Ghairi Zar'in, iaitu di kota Mekah sekarang. Nanti kita cerita ni ada bab lain sikit. Tapi suruh hantar, maksudnya bukan duduk sekali. Baru dapat anak, bayang perasaan, baru seronok dapat anak ni yang duk tunggu selama ini. Bila dapat ni, rupa anak tu tak membesar di depan mata. Allah Ta'ala perintahkan hantar jauh. Daripada Palestin dikatakan Nabi Ibrahim hantar pergi Mekah. Hantar pergi sana. Bukan ada boleh pergi transport setiap minggu pergi. Kita dulu boleh lah PJJ. Tidak, minggu sekali boleh balik, ada bas, ada kereta. Saya dulu pengalaman juga lah 8 tahun PJJ. Kuala Berang ada start. Kan? Boleh rasa lah perasaan tu je, rindu pada anak, rindu pada isteri. Mula-mula rindu isteri, bila dapat anak hilang isteri, rindu kat anak pula. Mula kahwin tu rindu kat bini lah. Teringat kat bini. Muka depan handset, muka bini. Lepas dapat anak, muka bini hilang, muka anak depan. Tidak. Jadi rindunya kepada anak ni. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim bila dapat anak, tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS hantar anak jauh. Pergi hantar. Dan boleh balik atas perintah Allah, bukan ikut suka hati. Masa rindu lah bulan ni, jomlah nak pergi musafir. Tak. Atas perintah Allah. Nak pergi ziarah atas perintah Allah. Sampai dikatakan Nabi Ismail ni besar sampai dia boleh berusaha. Boleh bekerja dah, boleh bantu dah. Tu yang bina Kaabah tu. Bila aku kata tolong angkat batu, tolong macul semen, dia boleh dah kerja. Maksudnya dah besar dah. Bukan umur 2 tahun, bukan umur 5 tahun, bukan umur 10. Maksudnya dah mampu bekerja. Bila Allah Ta'ala perintahkan balik bertemu dengan Nabi Ismail yang sudah membesar tu, tiba-tiba bukan balik saja. Bayangkan perasaan rindu nak tengok anak yang dah membesar, tak besar depan mata ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih anak tu. Kita selami perasaan, bagaimana perasaan itu. Dengan rindu, sayang, cinta, tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan. Tapi Allah Ta'ala diletakkan yang pertama melebihi segala-galanya. Sebab tu kita nak dapat halawatul iman, kemanisan iman. Nabi sebut, salah man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara, siapa yang ada padanya, nescaya dia akan dapat rasa kemanisan iman itu. Nikmat iman itu. Bagaimana nikmat iman itu kita akan merasai dalam ibadah kita. Sebab tu orang-orang salafus salih, mereka boleh lepas sembahyang sembahyang. Baca Quran 1 hari 30 juzuk ataupun 15 juzuk, 3 hari khatam. Benda biasa. Pasal apa? Ta'mul ibadah. Rasa nikmat ibadah. Kita tak rasa. Tidak. Sebab halawatul iman tu tak ada. Maka Nabi kata salah satu cara untuk dapat halawatul iman, yang pertama ayakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. First, nak rasa nikmat iman ini, mestilah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Maka kata Ibnu Katsir, yang pertama kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diangkat darjat menjadi Khalilullah, kerana ia mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati Allah, peringkat yang pertama. Dan apakah yang dimaksudkan dengan mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Apakah hak Allah pada diri kita? Maksudnya kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa hak kita? Hak hamba ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat ni, kita dikatakan mendirikan, melaksanakan hak-hak Allah taala. Yang pertama sekali yang dikatakan hak Allah taala yang perlu dan wajib kita laksanakan, kita menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pastikan diri kita, amalan kita, hati kita tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena jaga benda ini. Walaupun sekecil-kecil syirik, iaitu namakan syirik al-asghar, iaitu riya. Iaitu riya. Jaga diri kita. Jangan ada langsung di dalam hati kita akan perasaan ataupun perbuatan syirik ini. Saya minta doa kepada Allah Ta'ala. Jauhkan kita daripada amalan-amalan ataupun kepercayaan syirik ini. Sebab kita bimbang pada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Nabi kata ada seorang itu yang sudah beramal, banyak amalnya, sehinggalah dengan amalan dia itu dekatnya satu hasta dengan pintu syurga. Dah dekat dah dengan pintu syurga. Tapi kitab telah mendahului, takdirnya telah mendahului. Di saat-saat akhir dah dekat dah dengan pintu syurga, tiba-tiba di saat akhirnya dia melakukan satu perbuatan syirik yang akhirnya daripada nak masuk pintu syurga, masuk dalam pintu neraka Allah Ta'ala. Awal nampak baik dah, akhir kat tua-tua ni tak debat benda yang tak baik. Kita ni sakit sangat, Allah, habis duit puluh ribu pergi jumpa pakar ni, pergi KMC, PMC, pergi mana lagi, hotel, ada hospital swasta yang mahal ni, habislah puluh ribu lah. Habis insurans kata tak boleh nak cover dah, habis semua dah habis 60 ribu dah kan. Pergi menyalai pula pun tak ada habis tahu. Pergi sembang dengan kawan kata, hang dah habis dah jumpa dengan doktor pakar apa semua ni, hang buat cerah lui tengok. Apa dah? Pergi jumpa bomo. pergi jumpa bomo. Ni kaki mayang ni dok mayang tiap hari apa semua. Cuma dia sakit tak tahan sakit kan. Tak lega-lega. Pergi berubat tak lega, lagi kata pergi jumpa bomo. Bomo mana? Nu, bomo duk Changlun noh. Kan? Rupanya bomo siah. Nah, bomo siah. Aku dengar kata ramai dah orang yang duk sakit macam hang ni lega bila ikhtiar. Nama pun tak ikhtiar. Pi dengan kopiah atas kepala untuk ada. Pi dengan bini nak kereta gedeg sampai. Siang pun masuk dia pun jampi barang kita pun tak tahu hala dengar. Lepas tu dia kata pakai tali ni. Pakai tali, dia kata penyakit hilang. Pakai sebulan. Lepas sebulan penyakit ni hilang. Tapi kena buat sikit-sikit ritual dia kata. Kena pergi merendam kat kolam lembu duduk tu. Contohlah kolam pergi apa? Kubang lembu. Macam itulah. Pergi duduk semalam. Macam itulah. Punya kawan ni dia nak sihat, dia buat, dia pakai yang azimat yang dibagi pergi. Tengok tengah ada buat, tak sampai sebulan mati. Tak sampai sebulan mati. Jadi mati dalam keadaan apa tu? Mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyyazubillah, walaupun dia ni kaki semayang tapi disebabkan itu. Ni kita bimbang. Dan ada Allah, Nabi sebut ada orang yang buat amalan dengan amalan yang jahat sehingga jarak dia dengan neraka dia dah hampir sehasta dah. Tapi takdir Allah mendahului sehingga dia buat amalan, akhirnya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin sekalian, yang pertama menjaga hak Allah
Kita kena jaga diri kita, jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dikatakan menjaga hak Allah taala adalah mendahulukan amalan wajib daripada amalan-amalan yang sunat. Jadi kita ni ada tabakat amalan kita. Yang pertama dalam amalan kita, kita kena jaga yang wajib, yang Allah Ta'ala perintahkan, yang wajib kita buat. Sama ada wajib itu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, sembahyang kita, zakat kita, ataupun yang wajib kita kepada makhluk dah. Tapi atas perintah Allah. Apa dah? Taat pada laki. Bukan sebab semata-mata dia laki kita. Tapi sebab taat kepada laki itu perintah Allah. Kita taat pada laki kita itu satu tanda ketaatan kita kepada Allah. Jangan fikir, dah laki aku buat. Bukan laki hang, tu laki hang. Tapi ketaatan hang tu, kebajikan hang buat kepada dia itu satu perintah Allah. Tak ada. Maka hang laksanakan, hang tunaikan hak laki hang tu, maksudnya hang tunaikan hak Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala perintahkan supaya hang taat, buat baik pada laki hang. Begitu juga dengan suami. Beri nafkah bukan semata-mata kita bagi nafkah tu sebab dia memang isteri kita, memang anak kita. Tapi kita kena faham, yang mewajibkan kita bagi nafkah kepada bini kita, kepada anak kita, siapa suruh? Allah. Maka kita bagi nafkah kita kepada bini kita, kepada anak kita, kita telah menunaikan tanggungjawab kita kepada manusia dan menunjung hak Allah Ta'ala. Sebab Allah yang perintah. Ini tak kahwin, bagi hadiah macam-macam. Tak ada hak lagi pun. Zakat pun tak perlu bagi bayar lagi kat dia. Tapi masa bercinta lah, tiap kali birthday, mai hadiah, mai hadiah, mai hadiah. Tu tak wajib lagi tu. Kan? Beli baju, tak wajib lagi. Masa tunang beli baju, tak wajib lagi. Wajib waktu bila? Bila hang akad nikah dengan dia, dah hang bersetubuh dengan dia. Waktu tu hang wajib. Dah kahwin, dah bersemua, tengok-tengok dah tak bagi dah. Hadiah dulu duk bagi, lah ni tak bagi dah. Dulu duk belanja, lah ni tak belanja dah. Hang kerja, aku pun kerja. Hang nak makan, beli sendiri ya. Dah. Kita bagi nafkah kepada bini kita, anak kita. Walaupun kita nampak itu kita dengan manusia, tapi sebenarnya itu adalah tanggungjawab kita atas perintah Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kita taat kepada ketua-ketua, pimpinan-pimpinan kita. Kita ada kerja jabat, ada bos kita. Selagi mana perintah dia itu tak melanggar syarat, tak melanggar tuntutan agama kita, maka kita wajib taat kepada dia. Sebab perintah wajib taat kepada ketua atau pimpinan kita ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada dia, maksudnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Dan yang ketiganya, sentiasa amalan mestilah berdasarkan ilmu, agar amalan yang dilakukan itu benar cara pelaksanaan dan sah. Jadi dalam kita menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, maka mestilah kita beramal dan amalan itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Pasal apa kita kena berdasarkan pada ilmu? Al-ilmu imamul amal. Kerana ilmu itu adalah pemimpin bagi amalan kita. Nak sahkan, nak betulkan cara mana ibadat kita bagi betul. Semayang, macam mana nak bagi betul? Sah batal kita. Tak ada ilmu, semayang mungkin ikut perasaan, ikut orang. Macam selalu saya sebutlah, kalau kena Tok Imam tak sah, ataupun Tok Imam ni kan tak sah, dia terlupa. Dia tak apa, dia terlupa. Kan? Dia tak apa sebab dia terlupa. Kan? Contoh semayang maghrib tadi, 3 rakaat, dia pinat sekali. Dia tak apa, dia terlupa. Untuk diri dia tak apa. Kita yang ingat, kita masalah tu. Kita masalah, Tok Imam naik. Macam mana ni? Mata daripada mata depan, mata manusia jadi mata lembu. Tahu mata lembu? Mata lembu, mata susi. Mata manusia, mata depan. Maksudnya apa dah? Nak tengok orang buat macam mana? Orang bangkit ke orang duduk? Dia jadikan ibadat dia tu pada tengok orang buat macam mana. Tengok semua sekepala dengan dia. Betul? Bangkit ikut Tok Imam. Dah kata Tok Imam ni wajib diikuti. Tok Imam salah, kita ikut juga. Ngak naik bangkit semua. Pasal apa? Tak ada ilmu. Kan? Tok Imam tak apa. Tok Imam dia salah. Dia terlupa. Ni kita yang tahu. Tok Imam salah. Nak tegur macam mana? Kan? Itu jadi isu viral itu kan. Bila lihat ada Tok Imam meninggal di Indonesia. Alhamdulillah husnul khatimah, mudah-mudahan mati yang baik.
Kita berdoakan supaya kita pun Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita mati dalam keadaan kita taat pada Allah Taala, tak syirik pada Allah Taala, itu husnul khatimah. Tapi ada menjadi isu dalam video tu, orang dia menjadi viral, orang berbahas bagaimana yang duduk belakang tu imam tu dia angkat kepala 2 kali. Tengok. Cuba balik, angkat kepala balik. Lepas tu dia bangkit tu laju. Jadi itu menjadi isu. Kita pun tengok macam orang kata, ini sah, ini tak sah, kita pun jadi pening. Maka nak hilang pening ni mana? Kata Mangkuling, pening. Nak hilang pening macam mana? Ilmu yang akan mensabitkan iman kita. Ilmu kita nak tahu betul ke tak betul, ilmu. Bukan ikutan. Ni tengok tu dia fatwa netizen. Tak batal, hantar nak batal. Allah yang tahu. Saya baca tu, dia tahu. Kan? Allah yang akan menilai. Memanglah Allah menilai, tapi dalam sembahyang kita ada rukun, ada syarat, ada wajib. Tidak, bukan semata-mata nilai. Kalau itu seronok mayang-mayang main-main, tak apa. Allah nilai keikhlasan kita. Dalam ibadat dia ada cara kaedah pelaksanaan dia. Sebab tu ada hukum sahabatan. Jadi yang ketiganya kata ulama, iaitulah kata menirha Allah, mestilah ibadah kita ni berpandukan kepada ilmu. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, yang terakhir sekali, iaitulah ibadat yang kita lakukan dikatakan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala ini, iaitu kita melakukan perbuatan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat semua ini, itu dikatakan kita mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ni ikhlas. Ikhlas ni mainan hati, duduk dalam hati kita. Kita kena jaga ikhlas kita. Dan jangan kita biarkan ada perkara yang boleh merosakkan keikhlasan kita. Apa perkara yang merosakkan keikhlasan kita? Iaitu kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Ulama sebut, sembunyilah kebaikan-kebaikan kamu seperti mana kamu menyembunyikan keaiban kamu. Kita suka ada orang tahu keaiban kita, kesalahan kita, kita tak suka. Kita sorok kita punya keburukan, keaiban kita. Maka begitu juga kita nak jaga keikhlasan kita ni, kita sorok kebaikan-kebaikan kita. Dan kebaikan-kebaikan kita ni. Janganlah duk ambil gambar duk berada di masjid sedang tengah kuliah. Duk pergi Mekah tunjuk, alhamdulillah dapat sampai. Memang kita mainan hati, tapi cuba orang kata, kan, dapat like, tiba-tiba ada orang kutu. Apa perasaan kita? Bila orang nak puji kita, baguslah hamba, kita rasa bangga tak? Rasa bangga tu kita bimbang tu, hilang keikhlasan. Bila orang nak keji kita, pergi buat tu, tunjuk kat orang tu, kita mula rasa marah. Ni kata ni, ni kita puji iman. Jadi lebih baik kita sembunyi. Melainkan ibadah yang dituntut dilakukan secara terang-terangan. Ada ibadah yang dituntut untuk kita buat secara terang-terangan, sebab ia menjadi syiar bagi agama kita. Ikhlas ke tak ikhlas ke memang kena buat secara terang-terangan. Apa dah? Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah memang kena mai. Tak ikhlas tak ada mai. Tok imam seorang mai. Pasal apa semua tak mai ni? Kami belum ikhlas lagi ni. Ada. Ikhlas tak ikhlas, ini syiar kita kena datang. Menuntut ilmu kena datang walaupun ramai-ramai. Cara terang-terangan menuntut ilmu, berjihad, ini semua syiar. Yang umrah, haji itu syiar yang perlu dibuat secara terang-terangan. Itu tak apa. Ataupun yang kedua kata ulama, kita buat secara terang tunjuk ni sebagai satu pengajaran kepada orang. Nabi SAW pernah sembahyang di atas mimbar. Sebab apa Nabi sembahyang atas mimbar tinggi sikit? Sebab nak tunjuk kepada orang, ini cara pelaksanaan dia. Cikgu tunjuk cara sembahyang pada pelajar dia, cara bacaan, sebagai satu pengajaran. Dan ada sahabat yang dikatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberi secara rahsia. Tapi ada Abu Bakar, dia bagi secara terang-terangan. Ya Rasulullah, ini semua harta aku. Tidak, ini semua harta aku. Sebab nak jadikan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang tunjuk satu sunnah yang baik, kebaikan pada orang ini, kafa'ilihi, maka dia dapat pahala seperti mana orang yang melakukan dia. Tujuan dia apa? Tujuan untuk didikan. Itu tak apa. Dan seterusnya, yang kedua,
kata Imam Ibn Katsir, kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikira sebagai Khalilullah, iaitulah benarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan jiwa yang jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut tawakal ini ada dua bahagian. Yang pertama tawakal orang awam. Tawakal orang awam macam kita lah, iaitu kita dituntut berusaha dan kita menyerahkan urusannya kepada Allah, iaitu kita masih lagi berpegang kepada sebab kita. Sebab kan? Nak makan kena bekerja, bergantung pada sebab. Dan itu dituntut yang pertama. Sebab itu Nabi SAW bila seorang Arab Badawi datang, dia tak ikat unta dia. Dia tak ikat unta dia. Tidak, ini kisah yang masyhur. Dia tak ikat unta dia. Bila tak ikat unta dia, Nabi kata, kenapa tak ikat? Dia kata, aku bertawakal kepada Allah. Kan? Bertawakal kepada Allah. Unta. Bukan jenis kereta. Kereta tak apa. Cek tutup tak jalan. Unta tak ikat. Baik keluar-keluar mayang isyak, hilang. Bukan kata panggil pada kereta. Kat masjid pun orang main curi motor. Tidak. Orang main curi motor kat masjid. Salah letak dia. Tengok hilang motor. Tu dah kunci dah. Saya cerita ni sebab ayah saya pernah motor saya kena curi. Balik Malaysia tak ada, hilang motor. Kunci, dia ambil kunci. Ni dah kunci. Tawakal. Jadi tawakal yang pertama, kita masih lagi berpegang kepada sebab usaha kita. Bila kita bekerja, kita yakin insya-Allah hasil pada usaha aku ni adalah sikit. Kita pegang pada sebab itu, tawakal. Yang keduanya panggil tawakal khawasul khawas, iaitu menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa langsung bergantung kepada sebab. Inilah kepada Nabi Allah Ibrahim AS disebut tadi. Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah hantar Siti Hajar pergi ke Wadi Ghairuz Zar'ain, satu tempat yang masih tak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tak ada lagi kemah orang, tak ada. Ayak pun tak ada. Sedangkan ayak ni sumber kehidupan. Tapi ayak tak ada. Suruh pergi hantar. Dia pergi hantar. Pergi sampai tengok tak ada kelih, tak ada orang langsung. Tengah matahari terik. Pokok apa semua tak ada. Maka Siti Hajar tanya, kenapa abang hantar kami di sini? Adakah Allah Ta'ala yang perintahkan? Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, ya, Allah Ta'ala perintahkan. Maka kata Siti Hajar, kalau Allah Ta'ala perintahkan, Allah tak akan sia-siakan kami. Abang balik lah. Abang balik. Dan Nabi Ibrahim pun tawakal pada Allah ni, kata penyerahan. Kalau kita ni saat-saat nak tunggu dulu, kita bina kemah dulu lah, kita pergi cari ayak dulu, sebab kita nak pegang pada sebab. Kita nak pegang pada sebab itu. Tapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar kata, kalau Allah Ta'ala perintah, ini perintah Allah Ta'ala, dan setiap perintah Allah ini ada pertolongan dah, ada bantuan dia, maka Allah tak akan sia-siakan kami. Baliklah abang balik. Maka Nabi Allah Ibrahim tinggal ketang-ganting. Tu yang cerita Nabi Siti Hajar, dia lari sana lari sini cari ayak. Kalau dah tinggal ayak, tinggal bekalan, tak payah lari. Dua rehat je lah. Tidak. Ni sebab tak ada bekalan apa. Tapi tawakal yang jitu kepada Allah Ta'ala. Kita boleh tak tu? Kita boleh tak tu? Kita, saya lah. Tak boleh lagi tak tu. Kita masih lagi berharap kepada sebab. Dan Allahu Akbar. Gaji tak cukup bulan ni. Pening pula fikir. Cari mana duit lebih. Kita bergantung pada sebab. Nak makan kena ada duit. Kita bergantung pada sebab itu. Dan memang layak sebab kita ni orang awam. Tidak orang awam. Tapi nak sampai ke tahap kata insya-Allah, jangan risau. Tak ada duit pun cacing dalam tanah boleh makan, orang kata. Musang pun boleh makan ayam. Memang musang makan ayam sebab dia curi. Kita ni bukannya musang. Kita kena beli. Takkan nak pergi curi kat ayam, kat kedai orang jual ayam tu. Tak. Orang kata macam tu kan. Nak risau apa? Musang boleh makan ayam. Musang curi. Ini kita bukan curi. Kita kena beli. Tu kata. Jadi muslimin sekalian, ini bagi kekuatan tawakal Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan begitu juga ketika mana dia nak dilontar oleh Namrud. Datang Jibril alaihi salam, Jibril kata, alakal hajah, adakah kamu perlukan bantuan pertolongan? Maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, amma minka fala, jika nak minta pertolongan pada hang, takkan sama sekali.
Wa amma minallah fa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jika ia daripada Allah Ta'ala, maka aku fa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka Allah sebaik-baik wakil bagi aku, penolong bagi aku. Ini tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Azan dulu kan? Terus. Okay. Ini maksudnya tawakal Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita lah jadi Nabi Ibrahim main malaikat, ni nak lontak ni dalam api besar marak ni, orang dekat pun tak boleh, dari jauh kan. Tiba-tiba Jibril kata ada orang mai tolong kita, kan, nak tolong tak? Nak lalulah kan, takkan tak nak kot. Tu kita. Tapi Nabi Allah Ibrahim nak kata tawakalnya, pergantungannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kata Ibn Katsir, ini sebab kedua kerana benarnya tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali iaitulah kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam suka menjamu orang makan. Di riwayat dikatakan Nabi Ibrahim ni bila dia dah makan, dia suka mencari orang untuk makan bersamanya. Dia suka menjamu orang. Kadang-kadang dia berjalan dalam tempoh perjalanan yang jauh semata-mata nak cari orang untuk jadi tetamu dia ajak balik makan bersama dengan dia. Sebab dia memang suka menjamu orang. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Ibrahim ketika mana datangnya malaikat Jibril, malaikat Mikail untuk pergi hancurkan kaum Nabi Lut di Sodom. Sebelum mereka pergi ke Sodom itu, malaikat ni singgah ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab nak bagi kabar berita gembira tentang Siti Sarah akan mengandung anak yang bernama Ishak. Ishak. Kan kisah dah. Jadi malaikat ni datang dalam bentuk manusia. Kan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qalu salam. Fama labisa an ja'a bi'ijlil hanis. Allah cerita tentang Nabi Ibrahim ketika benar datangnya utusan-utusan kami untuk beri kabar berita gembira tentang kelahiran Nabi Ishak, anak yang kedua. Anak yang kedua, busyra. Maka malaikat yang datang beri salam kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka berdua. Dan ketika mana malaikat tu duduk, apabila bisa duduk di rumah Nabi Allah Ibrahim, maka anja'a bi'ijlil hanis, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjamu mereka bi'ijlil hanis, iaitulah daging anak lembu yang dibakar. Ni kata dia memuliakan tamu ni. Nabi Allah sebut dia bawa daging anak lembu dah bakar. Oh sedap. Lembu bakar. Kita pun sedap meleleh ni. Stick. Kalau sekarang sebut stick lah kan. Stick ni sedap lah. Nak apa? Medium. Apa lagi? Sedap ni masak. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia jamu. Ni kata dia suka jamu. Jadi kita pun tirulah sifat Nabi Ibrahim alaihi salam ni yang suka menjamu orang. Kata ulama, kalau kita jamu orang yang benar, maka pahala kita lebih. Sebab tu dalam kitab Allahumma salli ala Matla'un Batrain, dalam bab yang pertama cerita tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dia kata orang yang beri minum kepada orang yang menuntut ilmu, dia juga termasuk dalam kategori fi sabilillah. Kategori fi sabilillah. Kerana orang yang keluar menuntut ilmu itu seperti mana orang yang berjihad di jalan Allah, maka orang yang bagi minum kepada orang yang berjihad, maka dia pun dapat pahala sebenarnya berjihad. Jadi kalau kita bagi makan kepada anak-anak yatim, kita bagi makan kepada orang kata apa, tahfiz, kita pergi hantar sikit-sikit, maka mereka boleh baca Quran, mereka boleh belajar, maka pahala tu dapat pada kita lebih kan? Dia dapat pahala lebih pada kita. Sebab kita bantu mereka, mereka ada semangat, ada kekuatan untuk baca, untuk beramal, kerana kita bagi makan pada mereka, maka kita dapat pahala yang lebih kan? Dan jangan kita ni tidak suka memberi makan kepada orang. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan orang yang tak suka bagi makan pada orang ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Taala, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli wa lam nakun nut'imul miskin." Malaikat tanya, kenapa hampa semua ni dicampak ke dalam neraka saqar?
Maka jawab orang-orang yang dicampak dalam neraka saqar ini, kerana kami kat dunia ini bukan golongan yang suka bagi makan, suka menunaikan sembahyang. Dan dalam masa yang sama juga, kami ini bukan orang yang suka beri makan kepada orang-orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahum Allahu syarra zalikal yawmi wa laqahum nazratan wa surura. Itu surah apa? Kita pernah dengar je Ustaz baca ni. Surah Al-Insan pergi Jumaat. Cerita sifat orang beriman, mereka ni suka bagi makan kepada orang. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan adapun kami dah bagi makan ni kepada kamu orang fakir miskin, orang yang asira, orang yang ditawan, kami bagi kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kami tak mengharap pun balasan dan juga hampa nak ucapkan terima kasih. Kan? Ni kita dok bagi pada orang, jangan bila kita pergi kat jiran sebelah kan. Mak, nah, kawan kita ambil buat muka dek kan. Balik cerita kat bini. Apalah, kok nak ucap terima kasih. Orang, jangan. Sifat orang beriman Allah kata apa dah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Pasal apa lepas bagi? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kerana mereka takut akan balasan pada hari kiamat. Kerana bagi makan ini salah satu cara untuk wiqayah kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi 3 perkara yang disebut oleh Imam Ibn Kathir yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diangkat darjat sebagai Khalilullah. Yang pertama sebagai khulasah ada kesimpulannya kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mencintai Allah, dengan dia melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, mendahulukan perintah Allah Ta'ala berbanding dengan yang lain. Yang kedua, kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini mempunyai tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam suka memberi jamuan kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan 3 amalan yang kita dapat remeh ini insya-Allah mohon taufik dan hidayah Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khair wa tarkal munkarat. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita melakukan kebaikan, kerana tidak ada kebaikan melainkan atas hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Asal maksudnya baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وافتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.